Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia HPKK UKM dimasyhurkan sebagai Hospital Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah merakam penghargaan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir yang juga merupakan Chancellor UKM dan Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud yang berangkap menyempurnakan majlis pemasyhuran berkenaan di hospital tersebut. Di samping itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata HPKK UKM dilengkapi pelbagai kemudahan diagnostik dan rawatan terkini bersesuaian untuk penjagaan kesihatan kanak-kanak pada segala peringkat umur serta menambah hospital berkenaan memiliki 575 kaki tangan yang terdiri daripada pakar anestesiologi, pakar perubatan dalaman, pakar perubatan kecemasan, pegawai perubatan siswazah, jururawat dan penolong pegawai perubatan. Timbalan Naib Chancellor Haliwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang UMP, Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin dilantik sebagai Naib Chancellor UMP kelima buka kuasa semalam. Profesor Datuk Dr. Yusri, 60 tahun, berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Sosial dari Universiti Sains Malaysia USM sebelum menyambung pengajian dalam bidang perdagangan di Australia pada tahun 1992. Beliau yang mula berkhidmat di UMP pada tahun 2009 juga pernah memegang jawatan sebagai Dekan Institut Pengajian Siswazah IPS pada tahun 2010. Sebelum itu, Profesor Datuk Dr. Yusri berkhidmat selama 11 tahun di USM. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 7 Februari dalam tahun 2017, program penempatan kotak wakaf buku diadakan di Perpustakaan Imam Ash-Shafi'i, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Program tersebut bertujuan untuk menggalakkan warga KUIS berwakaf bagi membantu umat Islam dalam mencari ilmu pengetahuan. Buku yang diwakafkan akan diedarkan kepada organisasi terpilih seperti sekolah, tadika kemas, rumah anak yatim, Perpustakaan Awam Selangor dan sebagainya. Program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Perpustakaan Wakaf Majlis Agama Islam Selangor MAIS kepada para pelajar dan pegawai KUIS berkaitan program yang dilaksanakan oleh pihak Perpustakaan Wakaf seperti program Bulan Membaca dan program Wakaf Buku. Sebuah kotak wakaf buku dan kain rentang digunakan untuk mempromosikan kotak wakaf buku berkenaan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. الملك الحق المبين محمد
disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha amanah. Kepelbagaian budaya dan ideologi umat Islam membawa cabaran besar terhadap pembentukan kefahaman dan interpretasi Islam sebagai satu agama dan cara hidup yang lengkap. Agama Islam adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ia merangkumi satu sistem hidup yang menyeluruh dengan mengamalkan sikap terbuka, dinamik dan toleran. Dalam kegairahan umat Islam untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam terdahulu, mereka kini berhadapan dengan pelbagai unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini ditambah pula dengan maklumat yang disalah tafsir oleh media massa yang membawa kesan negatif kepada umat Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM berperanan untuk memberikan kefahaman Islam yang sebenarnya demi menjaga kesucian ajaran Islam tanpa menyentuh perkara-perkara retorik atau menyimpang dari jalan yang ditetapkan. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM ditubuhkan pada 18 Februari 1992 di bawah Akta Syarikat 1965 dengan bertujuan untuk memberi kefahaman Islam yang tepat melalui pelbagai program dan aktiviti seperti penyelidikan, seminar, bengkel, forum, perundingan, latihan dan penerbitan. Ia dirasmikan pada 3 Julai 1992 oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Selamat ulang tahun ke-30 IKIM, memahami Islam, membina peradaban. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah hari ini kembali bersiaran saya Nur Hayati Paradi bersama dengan anda insya-Allah untuk perkongsian aspirasi. Hari ini kita ada lajak sikit jadual kita. Kita bermula pukul 10 ni sampai ke pukul 2 petang nanti insya-Allah. Moga-moga apa yang dikongsikan memberi manfaat dan kebaikan untuk seluruh rakan pendengar IKIM insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan sebelum bersama dengan Yati tadi, anda telah pun bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Jadi terima kasih pada perkongsian bersama dengan Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim. Terima kasih pada mereka berdua untuk perkongsian dan juga penerbit mereka, Puan Najah Mazrina Ismail. Alhamdulillah. Dan untuk sahabat-sahabat, hari ini kita berada tanggal 2 Mac 2022 dan hari ini adik-adik kita, anak-anak kita yang menduduki SPMV telah pun bermula kertas mereka untuk ujian bertulis. Alhamdulillah, moga-moga Allah ya alim, ya hakim, ya rasyid memberikan kemudahan untuk mereka, dialihkan kebijaksanaan dalam minda mereka agar anak-anak ini dapat menjawab dengan baik dalam peperiksaan mereka insya-Allah. Ibu ayah saat ini pastinya yang mana anak-anak mengambil peperiksaan berdebar-debar kan, masya-Allah. Moga-moga anak-anak ini dipermudahkan segala urusan, ibu ayah juga dipermudahkan urusan insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, hari Rabu yang positif, pastinya kita nak bersama kejap lagi menerusi perkongsian. Kelvin bertanya untuk kita sama-sama belajar bila sahabat kita yang belum beragama Islam bertanyakan soalan apa yang perlu kita jawab, macam mana cara nak menjawab dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, insya-Allah dengan persoalan Kelvin hari ini kita akan dapatkan jawapan bersama dengan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan insya-Allah untuk berkongsi jawapan yang boleh membantu kita lah kan. Kalau sahabat-sahabat kita tanyakan soalan tersebut, kita boleh jawabkan insya-Allah. Moga-moga menjadi tambahan ilmu juga untuk sahabat-sahabat pendengar, menjadi salah satu cara bagaimana untuk kita berdepan dengan sahabat-sahabat yang belum beragama Islam insya-Allah. Dalam Kelvin bertanya, kejap lagi kita akan kongsikan secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya secara langsung kami bawa kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saat ini jom sebagai hiburan pertama kita dengarkan Malik Suhaimi menerusi anugerah keinsafan, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Datang lagi bersama lelumpur dosa. Tuhan, kini
Izinkan daku menagih maghfirahmu ya azim. Ku dambakan agar taufikmu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan kususuri ranjau dan denai kehambaan, biar tunduk aku. Nafsuku ini akan kubuktikan keimanan dan kecintaan, kerana kini ku pasti di sinilah keridhaanmu Tuhan. Tub alaina Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu Tuhan. Syukurku kehadrat-Mu atas anugerah keinsafan. Terimalah taubatku ya Tawwab ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirahmu ya azim. Ku dambakan agar taufikmu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan kususuri ranjau dan denai kehambaan, biar tunduk aku. Nafsuku ini akan kubuktikan keimanan dan kecintaan, kerana kini ku pasti di sinilah keridhaanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari syarikat Tobib Ustaz Azli nak berkongsi dengan para pendengar mengenai khasiat buah peria katak, kunyit hitam dan juga daun moringa. Buah peria katak ini mengandungi vitamin, mineral dan juga nutrien penting yang cukup tinggi. Buah peria katak mengandungi sekurang-kurangnya 3 zat aktif termasuklah carantin dan kaya dengan phytoinsulin. Manakala kunyit hitam pula, sejak dahulu lagi masyarakat tempatan menggunakannya untuk membantu tahap kesihatan. Dalam kunyit hitam ini terdapat kandungan bioaktif methoxyflavone yang mana ia jarang terdapat dalam tumbuhan lain. Berfungsi untuk membantu meningkatkan hormon kita di samping membina otot agar lebih bertenaga dan juga cergas. Kunyit hitam juga mengandungi zat antioksidan yang cukup tinggi. Jadi Tabib Azli, kami menghasilkan jus peria katak dan juga jus kunyit hitam supaya pengguna dapat manfaatkan kelebihan tumbuhan tersebut. Boleh hubungi terus
Tobib Azli di talian 010-906-8888. 010-906-8888. Satu lagi kami nak kongsikan mengenai daun moringa. Sesetengah tempat dia panggil daun kelor. Kaya dengan vitamin C, vitamin B dan juga provitamin A. Khasiat daun moringa ini sangat membantu menyingkirkan lemak jahat. Jadi kepada para pendengar yang nak dapatkan jus pria kata, jus kunyit hitam ataupun jus moringa plus, boleh hubungi terus Tabib Ustaz Azli di talian 010-906-8888. 010-906-8888. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita hari Rabu. Pastinya nanti untuk bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Dan bersama kita, selain daripada soalan daripada Kelvin, kita ada jawapan bersama dengan Dr. HD ataupun Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Dan pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Doktor kerana sudi sekali lagi bersama dengan sahabat-sahabat pendengar, dan hari ini kita akan sekali lagi keutarakan soalan daripada Kelvin dan dengarkan jawapan daripada Doktor. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan terlebih dahulu soalan Kelvin. Apakah soalan Kelvin pada minggu ini untuk sama-sama kita ikuti persoalannya. Silakan Kelvin. Okey, minggu ni saya nak tanyakan soalan. Bagi orang yang travel kan, selalunya mereka akan mencari masjid sebagai tempat untuk sembahyang. Sama juga istilah sembahyang di surau. Tapi adakah di masjid lebih relevan berbanding dengan surau atau di mana-mana sahaja? Relevan tak relevan Doktor? Mungkin Doktor ada jawapan untuk perkongsian kita. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kerana Allah izinkan dan berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita ruang untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya.
Jadi terima kasih kepada DJ Yati kita, Masya Allah. Semoga diberikan kerahmatan kepada semua kru IKIM dan yang dikasihi semua sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, semoga semua dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik dan sentiasa menjaga SOP, itu yang penting insya-Allah. Jadi apabila Kelvin bertanya, terima kasih juga kepada Kelvin yang cakna terhadap semua persoalan-persoalan yang sangat menarik yang diajukan kepada kita semua untuk kita fikir-fikirkan apa sebenarnya perbezaan di antara masjid dan surau, dan ketika mana kita bermusafir kita mencari masjid untuk menunaikan ibadah solat. Jadi jawapannya seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi SAW ini sebagai definisi yang kita boleh sebut, iaitu apakah maksud sebenarnya masjid. Sebenarnya di dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa waju'ilat lil ardu masjida wa tahura. Di dalam hadis baginda Rasulullah, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid. Itu sebagai panduan umum kepada kita, yang mana kata para alim ulama, ketika mana Nabi sebut dalam hadis ini semua tempat yang boleh kita solat yang tidak ada najis, maka ia bolehlah kita untuk menunaikan ibadah solat. Masjid itu yang diertikan dalam sini, kata para alim ulama, seperti mana yang disebutkan, masjid ini adalah tempat untuk kita bersujud. Itu makna masjid. Diambil daripada perkataan sajadah. Sajadah ni sujud. Bila tambah mim, dia jadi masjid, tempat kita sujud. Itu dalam bahasa Arab. Kan? Sebab tu kalau kita tengok, kalau perkataan la'iba, bermain, bila sebut mal'ab, tempat permainan, taman permainan. Mal'ab ni taman permainan. Jadi tambah mim. Begitu juga dengan masjid, tempat kita untuk bersujud. Itu daripada segi bahasanya, seperti mana dalam hadis, semua tempat. Mudahnya Islam ni, di mana-mana sahaja kita berada, kalau kita nak solat, mendirikan ibadah solat, yang penting syarat dia mesti bersih, menghadap kiblat, kan? Jadi kita boleh solat di mana sahaja kita berada, walaupun dalam hutan, walaupun dekat tempat-tempat yang mungkin kita sukar untuk mencari masjid ataupun surau, kan? Kadang-kadang ada orang yang tersekat di highway. Jadi macam mana dia nak solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelapangan, keluasan. Jadi itulah diertikan daripada segi bahasanya masjid. Apabila kita bercakap daripada segi istilah pula, uruf di Malaysia ni macam mana? Yang ni yang penting. Sebab kita daripada segi bahasa kita faham, tapi yang paling penting daripada segi istilah dia bagaimana? Daripada segi uruf kita di Malaysia ni bagaimana? Keadaannya. Maka kata para alim ulama, apabila kita bercakap mengenai tentang masjid ini, iaitu masjid ialah tempat yang disediakan. Ini makna masjid daripada segi bahasa, daripada segi istilah yang kita nak kena ketahui. Kata ulama, tempat yang disediakan bagi mengerjakan solat untuk selama-lamanya. Maknanya di situlah tempat kita nak mengerjakan ibadah, kita nak mengerjakan segala amal ibadat kepada Allah, khususnya ibadat solat. Dan masjid itu mestilah diniatkan. Kan seseorang yang nak mewakafkan tanah, dia kata saya serahkan tanah ini untuk didirikan masjid. Maka kalau kita tengok masjid Nabi SAW tak sama macam masjid kita. Kan masjid Nabi tak sama seperti masjid kita sekarang. Kalau dulu masjid Nabi letakkan 4 batang tiang, yang mana Nabi tandakan 4 batang tiang itu, kemudian Nabi letak pelapah tamar, maka itulah kawasan yang disebut seperti yang kita maklum Masjid Nabawi pada waktu itu. Jadi kawasan itu merupakan kawasan yang ditanda oleh Nabi SAW, itulah masjid. Jadi bila beralih daripada masa zaman dan sebagainya, masjid kita ni Masya Allah hebat kan. Hari ni ada pintu pun boleh buka sendiri. Tak perlu dah susah-susah. Bukan saja pintu DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kepala paip pun dah tak ada.
Kalau dulu kita sibuk cari kepala pipe kan, sekarang ni kepala pipe pun dah tak ada dah, dia automatik. Kita ulur je tangan, air tu keluar sendiri. Kemudian sekarang ni dibentangkan permaidani. Kan kalau dulu kita solat di masjid ni kan hitam dahi, sebab apa? Kapet tu mungkin kesat. Sampai berbekas dahi kita. Tu yang sujud sekejap. Tapi sekarang ni masya-Allah kita sujud lena terus. Kalau dulu kita tengok masjid guna kipas kan, mungkin siap ada bunyi lagi kadang-kadang kipas krek kan, bunyi kipas tu. Jadi sekarang ni semua aircon. Maknanya masjid sekarang ni peredaran zaman itu menyebabkan masjid makin hebat, makin megah. Jadi itulah yang disebutkan masjid yang dikatakan oleh para alim ulama berdasarkan hadis. Bila kita nak jawab soalan Kelvin ini, kita nak faham tentang masjid itu dulu. Sebab kita nak bagi perbezaan antara masjid dan surau, kita kena faham tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila menceritakan tentang masjid. Kepentingan masjid ini Allah rakamkan di dalam surah At-Taubah ayat 108. Surah At-Taubah ayat 108. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ الرِّجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Surah At-Taubah ayat 108. Boleh kita semak sama-sama nanti insya-Allah. Di dalam firman Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kerana sesungguhnya masjid yang disebutkan sebagai Masjid Quba, masjid yang pertama yang diasaskan oleh Nabi SAW ketika mana baginda Rasulullah keluar daripada kota Mekah sebelum sampai di Madinah Munawwarah, Nabi singgah di namanya satu tempat di Quba ini, maka Nabi asaskan satu buah masjid yang dinamakan Quba. Dan Allah rakamkan masjid ini di dalam surah At-Taubah ayat 108, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau telah bina wahai Muhammad, yang mana engkau telah mendirikannya di atas ketakwaan, dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sepatutnya engkau solat padanya, iaitu solat di masjid Quba. Di dalamnya masjid itu ada lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang sentiasa membersihkan dirinya secara zahir dan batin. Surah At-Taubah ayat 108. Sebab itu bila kita sebut masjid ini mestilah dibina di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsi masjid. Sebab kita tak nak masjid yang didirikan itu merupakan masjid yang boleh memudaratkan, ataupun masjid yang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi di dalam sunannya, kata baginda Rasulullah, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu minal quran illa rasmu masajiduhum amiratun wahiya kharabun minal huda. Kata baginda Rasulullah, akan datang ke atas umatku suatu zaman. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ni Nabi pesan, Nabi kata akan datang ke atas umatku suatu zaman. Jadi kita tengok zaman ini dah sampai ataupun belum. Yang pertama kata baginda Rasulullah, Islam hanya pada nama. Kan hari ni ramai nama Islam tapi akhlaknya, budi pekertinya, cara kehidupannya tak mencirikan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran hanya pada tulisan. Kita hari ni menggantungkan Al-Quran tetapi kita tak mengamalkan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tapi kita tak cuba untuk memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian masajiduhum, kemudian kata Nabi, masjid mereka megah hari ni hebat tetapi kosong daripada petunjuk Allah, disebabkan dalam masjid ini diasaskan dengan pergaduhan, perbalahan. Jadi itu yang kita nak jauhkan. Sebenarnya masjid, bila Kelvin bertanya kenapa orang yang bila travel dia cari masjid, sebab masjid ini adalah merupakan tempat untuk umat Islam bersatu. Sebab itu di dalam masjid kalau kita tengok, apabila ada imamnya yang telah dilantik, maka makmum kena mengikuti imam.
indahnya masjid ini, dia mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan, bukan saja dalam masjid tetapi di luar daripada masjid, bagaimana kita kena mematuhi segala perintah, iaitu kalau kita hari ini, kalau imam itu kita andaikan sebagai ialah pemerintah, selagi mana tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ikut, kan? Sebab sekiranya kita hari ni buat apa saja yang kita nak, contohnya kalau kita tengok di masjid, imam bila rukuk, tiba-tiba kita tak nak rukuk, kita kata biar dia rukuk seorang, maka sekiranya begitu, maka batallah solat kita, kan? Imam sujud, imam jangan sujud, imam kena tahiyat terus, tak boleh, dia mesti ada peraturannya. Sebab tu peraturan ini mestilah kita praktikkan di luar daripada kehidupan kita. Dan apabila imam salah, ni hebatnya masjid, kalau kita tengok fungsi masjid ni sangat hebat. Bila imam salah, kita tak maki imam tu, kan? Apa punya imam silap, ni mesti ni fikir benda-benda yang bukan-bukan yang lain ni, kan, selain daripada solat. Tidak, kita tegur subhanallah. Nampak indahnya cara menegur pun diajarkan dalam solat, yang mana solat itu didirikan dalam masjid. Kemudian kita pula diajarkan untuk ialah bila kita mendirikan saf di masjid ni, kita dirikan saf, kan, dengan kesatuan. Dia tidak ada tempat yang special, dia tak ada tempat VVIP. Siapa yang duduk di barisan hadapan silakan, siapa yang datang awal silakan, siapa yang nak duduk. Dia tak kira jawatan, dia tak kira pangkat, dia tak kira darjat, dia tak kira nama, tak kira lah ada doktor ke, maulana ke, habib ke, dia tak kira. Yang penting siapa yang sampai dulu, yang mencari cinta Allah, yang nak kasih sayang Allah, dia sampai, dia boleh duduk di hadapan. Tapi pastikan jangan depan imam. Kalau depan imam namanya jenazah. Itu depan imam jenazah. Dia mesti di belakang imam. Terlebih pula takut-takut, kan, semangat punya pasal depan imam dia pergi duduk. Itu jenazah je yang depan imam ni. Jadi itu hanyalah orang kata gurauan, kan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu masjid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga di dalam surah At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah ayat 18 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18, iaitu 18, ayat 18. Dalam firman Allah, hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah ini, Allah sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang layak untuk memakmurkan masjid Allah ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, bila kita bermusafir, kita travel, kan, jadi kita ni digalakkan, ialah sekiranya kita ada kesempatan untuk mencari masjid, mencari surau, maka kita digalakkan untuk pergi ke tempat ibadat, iaitu masjid dan surau, untuk mendirikan supaya keselesaan dalam keadaan kita beribadah. Yalah, kalau sekiranya kita solat di negara kita tak apa, tapi bila kita pergi ke luar negara, kan, kadang-kadang kita nak jaga kebersihan daripada segi tidak menimbulkan fitnah, kan, supaya kita hari ini memudahkan lebih. Lagi-lagi orang yang pergi ke, contohnya di Eropah, mereka ini mestilah tahu di mana tempat-tempat, ialah kalau sekiranya nak solat di bilik hotel tak apa, tetapi lebih baik sekiranya mereka boleh melihat, mengenali masjid-masjid yang berada di luar negara, supaya mereka merasakan bagaimana umat Islam di sana menghidupkan suasana masjid itu. Sebab suasana masjid ini dia akan menyebabkan ketakwaan kita. Sebab tu kalau kita tengok Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada perbezaan di antara surau dan masjid. Kalau di Malaysia ini memang kita ada bahagikan dengan beberapa pembahagian. Hatta masjid sekalipun kita ada 3 jenis masjid.
Nanti kita akan kupaskan perbezaan masjid dan surau, sebab Kelvin tanya apa beza masjid dan surau. Kita akan kupaskan, tetapi masjid sendiri dia ada perbezaan. Sebab apa yang nak membezakan ni? Untuk lebih menguruskan, pengurusan dia lebih baik. Masjid ini seperti mana dia mengikut negeri-negeri, kan? Ada 3 jenis masjid. Yang pertama ada masjid negeri. Masjid negeri. Selalu kalau kita pergi masjid negeri ni di mana? Kan kalau di Penang ada masjid negeri, kalau di Kelantan ada masjid negeri dia, kalau di Kedah ada masjid negeri. Jadi kebiasaan masjid-masjid negeri ni ialah pengkaji, iaitu kebiasaan masjid ini terletak di tengah pusat bandar. Di tengah-tengah pusat bandar, di situlah kebiasaannya masjid negeri ada, disebabkan di sekelilingnya adalah pentadbiran. Itu dinamakan masjid negeri. Yang kedua, masjid disebut masjid daerah. Masjid daerah. Masjid daerah ni adalah masjid yang berada di tempat strategi satu-satu daerah yang tidak dimiliki ahli qaryah yang khusus. Maksudnya masjid ni, daerah ni, dia kebiasaan dia kampung-kampung ataupun taman-taman ni, mereka ini tertumpu di masjid yang disebutkan sebagai masjid daerah. Masjid itu lebih luas. Kan macam contoh kalau ustaz duduk di Nilai, Negeri Sembilan, dia ada masjid daerah Nilai. Seluruh Nilai ni maksudnya kita akan tertumpu di situlah. Jadi dia lebih luas. Kemudian dia ada masjid qaryah. Masjid qaryah ni dia adalah masjid yang mana dia sedikit berpusat untuk menguruskan komuniti-komuniti yang lebih kecil. Jadi apa beza dia ustaz? Adakah pahala dia berbeza ataupun hanya perbezaan dia nama? Maka kata para alim ulama, sebenarnya masjid ni semua sama. Cuma kita sahaja yang di Malaysia ini membahagikan untuk memudahkan pengurusan. Masjid negeri dia mungkin lebih luas. Kemudian dia kecil sikit, dinamakan masjid daerah, kan? Ada di bawah daerah, di dalamnya ada berapa kampung dan sebagainya. Kemudian lagi kecil dinamakan masjid qaryah. Jadi pengurusan itu lebih mudah supaya kita lebih banyak input maklumat umat Islam, supaya mereka lebih mudah untuk ialah meminta ataupun melakukan sebarang aktiviti dalam masjid. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Cuma bila kita sebut tentang perbezaan surau dan masjid ini, dia ada sedikit perbezaan. Macam Kelvin tanya tadi, apa beza dia? Orang cari masjid, kadang-kadang surau, adakah ada perbezaan? Dia ada sedikit perbezaan. Yang pertama, beza pada nama. Kalau kita di sini, kita sebut masjid lah. Kalau yang kecil sikit, kita sebut surau. Dan masjid ini kebiasaannya, bukan kebiasaan, memang dia akan didirikan di tapak yang luas, di kawasan yang luas, dan tapak itu memang telah diwakafkan. Contoh kalau ada orang nak mewakafkan, dia akan wakafkan tapak masjid. Jadi masjid itu telah digazetkan sebagai tapak wakaf. Adapun surau ni kebanyakan kadang-kadang kita jumpa dalam bangunan, di tempat yang kecil, kan? Kalau macam di studio IKIM ada surau, dia tak sebut masjid, kan? Jadi ada surau untuk memudahkan kaki tangan dia untuk solat. Kalau begitu juga di perumahan, kan? Perumahan tu mungkin taman tu tak berapa besar, jadi dia dinamakan sebagai surau. Dan perbezaannya lagi, seperti mana ada terdapat di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, kalau masjid ini kita boleh mendirikan solat tahiyatul masjid. Boleh kita dirikan solat yang dinamakan tahiyatul masjid. Adapun di surau tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Tapi ustaz, saya nak buat juga sebab masjid jauh. Kan makcik tak larat nak pergi dekat masjid. Boleh tak nak buat surau? Kata ulama dibolehkan, tetapi tak disunatkan. Jadi itu perbahasan para alim ulama yang panjang. Kemudian bila kita sebut tentang masjid lagi, masjid ini sudah pasti confirm dia ada solat Jumaat. Confirm memang 100. Bila sebut masjid ada solat Jumaat. Bila sebut surau, tak semestinya surau itu mendirikan solat Jumaat. Sebab dia kena lihat kepada pecahan-pecahan. Ada tak orang yang bermukim, bermastautin di situ?
Untuk sahkan salah satu solat Jumaat, salah satu syarat sah Jumaat ni mesti cukup 40 orang dalam mazhab Syafi'i. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain adalah perbahasan dia, tapi kita yang bermazhab Syafi'i ni 40 orang. Jadi cukup tak cukup? Kalau tak cukup, maka dia tak boleh didirikan solat Jumaat. Jadi di situ beza masjid confirm cukup sebab dah dikira dan dah dilihat daripada peranan masjid itu. Dan di surau ni, jika kita sebut surau pula, dia di taman, mungkin di kadang-kadang di stesen minyak, kan? Orang tak buat solat Jumaat di stesen minyak, ataupun di R&R, kan? Kemudian di shopping mall, itu tempat yang lebih kecil dan tidak didirikan solat Jumaat. Tapi ada juga surau yang dinaik taraf. Mungkin masjid tak dapat menampung, kan? Surau pula, mungkin surau tu kapasitinya besar, kemudian masyarakat setempatnya pula ramai, maka dinaik taraf menjadi surau Jumaat. Sebab tu kita kena faham surau bagaimana, surau Jumaat bagaimana, masjid bagaimana. Yang paling penting, DJ Yati, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz sebenarnya nak kongsikan yang paling penting apa sebenarnya kelebihan orang yang datang masjid. Ni penting sebenarnya. Sebab hari ni, kan, DJ Yati dan sidang pendengar, orang hari ni ada alasan. Dia kata sebab apa tak datang masjid? Covid dia kata. Tak boleh Covid. Sekarang ni bahaya. Inilah yang menjadi masalah kita hari ini apabila kita tak termasuk dalam golongan yang Allah akan naungkan nanti pada hari kiamat, sekiranya kita tidak ada satu perasaan, apa dia? Ustaz nak sambung selepas daripada ni. Sebab tu jangan ke mana-mana. InsyaAllah. Perasaan apa kena nantikan. Lepas ni kita akan dapatkan jawapannya bersama dengan Ustaz HD, insyaAllah. Dan untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama dengan kami untuk sama-sama kita belajar tentang masjid dan juga surau. Berkata masjid ni adalah syiar Islam. Kat situlah kita nampak Islam tu hidup di situ, kan. Dan kalau kita tengok peristiwa-peristiwa, kalau semalam pun kita menyambut Isra Mi'raj juga berkaitan dengan masjid sebenarnya. Dan kalau kita lihat peristiwa hijrah pun ada kaitan dengan masjid. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas ni apakah yang kelebihan datang solat di masjid. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti seketika. Untuk anda rakan pendengar yang ikuti secara langsung di FB IKIM FM, FB Ustaz Dr. Dr. HD ataupun FB saya sendiri, anda boleh tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nabi yang membawa hidayah, wahai utusan rahmat sekalian alam, selawat dan salam pujian untukmu, para sahabat dan tabi'in yang mulia. Bin nabil huda nahnu jundul huda, sanabqi ala طول المدى بذلنا الدماء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد. Quand la route est longue, tu me tends la main. Grâce à toi, je continue sur mon chemin. Je garde espoir et l'espoir me garde humain. C'est ta lumière qui éclaire mes lendemains. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi
Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Dan hari ini Alhamdulillah persoalan Kelvin berkisar masjid dan juga surau. Apakah beza antara masjid dan surau, serta adakah masjid lebih relevan daripada surau? Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapat jawapan yang sangat jitu daripada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Perkongsian sebentar tadi, Alhamdulillah. Dan kita nak tahu juga, tadi doktor dah sebutkan tentang apa beza antara masjid dan juga surau. Dan Masya Allah, saya tak pernah terfikir pun macam tu doktor. Terima kasih banyak doktor untuk ilmunya. Dan juga nak tahu tadi kelebihan datang solat di masjid dan apakah perkara yang perlu sebagai umat Islam ni ambil berat dan ambil peluang tentang masjid ini. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Yati, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kelvin yang bertanya satu soalan yang sangat relevan. Sebenarnya dia tidak ada masalah antara masjid dan surau. Tetapi banyaknya masjid dan surau, seperti mana DJ Yati sebut tadi, memang betul menandakan hidupnya umat Islam di sana. Maksudnya adanya umat Islam di sana. Sebenarnya masjid dan surau ini merupakan syiar umat Islam. Sebab tu kita kena bangga apabila kita dengar azan. Kan kita tengok dekat perumahan kita ada azan yang berkumandang, masjid yang Masya Allah tak berputus-putus dengan laungan azan, dengan zikir, Masya Allah. Jadi kita nampak adanya aktiviti umat Islam di sana. Jadi tidak ada perbezaan melainkan perbezaan-perbezaan daripada segi istilah. Masjid dan surau, kedua-duanya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita sebut tentang kelebihan, sudah pasti masjid merupakan satu tempat yang banyak kelebihannya yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang dia sebut, Ustaz, kalau saya nak pergi masjid Ustaz, jauh Ustaz. Surau yang dekat dengan rumah saya, Ustaz akan bacakan seorang laki-laki bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dia, mengkhabarkan kepadanya satu kisah yang sangat menarik selepas daripada Ustaz kongsikan beberapa kelebihan dahulu. Sebab tu jangan tukar rancangan radio. Kena stay dekat iKim selalu, insya-Allah. Input-input yang menarik. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kata baginda Rasulullah, iaitu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita kena tahu bahawa esok hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, kepanasan dia sehingga kan Nabi sebut ada di kalangan mereka yang berpeluh hingga ke buku lali. Ada yang berpeluh hingga ke lutut, ada yang berpeluh hingga ke tengkuk, dan ada yang tenggelam di dalam peluhnya. Hadis ni dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Tetapi ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Salah satu daripada naungan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, iaitu orang lelaki yang mana hatinya sentiasa bergantung ke masjid, sentiasa rindu masjid, sentiasa nak pergi masjid. Ustaz, adakah lelaki saja? Maka kata ulama, termasuklah wanita. Kalau sekiranya dia rindu nak pergi masjid, nak duduk, nak berjemaah, kan kadang-kadang suasana masjid ini, Masya Allah, dia akan meningkatkan suasana keimanan. Kita tengok orang solat sunat, kita pun bangun solat sunat. Kadang-kadang malas kalau duduk rumah. Kan duduk rumah ni, ya Allah, kan TV-nya, godaan tu banyak. Kan TV-nya, radionya, WhatsApp-nya, kan IG-nya, macam-macam. Betul. Kadang-kadang banyak sangat. Tapi bila kita pergi masjid, senang pula kita nak dirikan solat sunat. Lepas solat sunat, lepas tu tengok orang baca Quran, kita pun baca Quran. Orang zikir, kita pun zikir. Suasana tu. Jadi apabila kita hari ni mu'allaq, maksudnya kita terpaut, kita sentiasa nak dekat dengan masjid, maka esok kalau sekiranya ada di dalam hati kita yang demikian, maka Allah akan berikan naungan yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim,
Yang pertama, dapat naungan daripada naungan Allah. Yang kedua, kelebihan orang yang pergi kepada masjid ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, kata baginda Rasulullah, sesiapa yang membersihkan dirinya, iaitu dia berwuduk di rumah dia, kemudian dia berjalan kaki, kan, berjalan kaki menuju ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Kata para alim ulama, salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah ini sama ada kalau kita hari ini masjid ataupun surau pun disebut sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia menunaikan satu kefarduan daripada kefarduan daripada Allah. Maksudnya menunaikan ibadat solat. Kita semalam Isra Mi'raj, kan, semua hukum hakam difardukan di atas bumi. Tetapi kefarduan solat ni hebatnya Allah berikan di langit. Nak menandakan kehebatan, kebesaran ibadat solat. Jadi solat ini kita lakukan di masjid ataupun di surau. Maka kata Nabi SAW, iaitu mereka yang membersihkan dirinya, berwuduk, lalu dia keluar berjalan kaki menuju salah satu daripada rumah-rumah Allah, maka kata Nabi SAW, dia menunaikan solat kefarduan, iaitu ibadatnya, maka setiap langkahnya itu salah satunya akan memadam dosa dan selangkah lagi mengangkat darjatnya. Setiap langkah akan dihapuskan dosa. Setiap langkah akan diangkat darjat. Bayangkan sekiranya rumah kita jauh, kita berjalan, kita ni mereka yang sentiasa melakukan dosa. Kita ni ialah pendosa, kan? Jadi kita sentiasa nak dekatkan diri kepada Allah, nak menghapuskan dosa ini dengan salah satu caranya adalah dengan kita pergi ke rumah Allah. Sebab tu jangan komplain bila masjid jauh, bila surau jauh. Sebab ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ada satu hadis, ada seorang laki-laki yang mana dia tidak diketahui oleh orang lain di kalangan manusia ni, dia tak dikenali. Ni seorang laki-laki disebutkan dalam hadis, dia tak dikenali. Dia bukanlah seorang yang masyhur. Yang mana dia ni menunaikan solat selalu, dia datang ke Madinah, dia datang ke Masjid Nabi SAW dan rumahnya jauh daripada Madinah, daripada Masjid Nabi. Walaupun begitu, walaupun rumah dia jauh, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, dia tidak pernah terlepas menunaikan solat berjemaah di masjid. Walaupun rumah dia jauh, tak pernah terlepas rumahnya di masjid. Maka sahabat sebut kepada dia, kenapa kau tak buat rumah dekat masjid? Kan dekat, senang. Ataupun kata sahabat ini, kenapa engkau tidak membeli seekor keldai, himar? Kalau di negara Arab ni, himar ni ialah binatang tunggangan. Kita tak adalah, kan, kita tak naik himar ni. Kalau kita sekarang ni, kita boleh katalah seperti motor, kenderaan. Kenapa kau tak beli himar, keldai, yang dapat kamu naiki pada musim panas ataupun musim sejuk untuk datang ke masjid? Lalu orang laki-laki ni, dia tak nak beli dan dia menjawab, dia tak nak duduk dekat dengan masjid Nabi SAW. Dia tak nak duduk dekat masjid Nabi. Cerita ini sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah tanya laki-laki itu. Maka apa yang disebutkan kepada Nabi SAW sangat-sangat ajaib, Masya Allah. Kata laki-laki ni, ya Rasulullah, aku mahukan setiap langkahkunya itu dituliskan ganjaran pahala terhadap datangnya aku ke masjid dan pulangnya aku kepada keluargaku. Ya Allah. Sebab tu dia nak duduk jauh setiap langkah. Dia tak nak naik kenderaan. Dia tak nak naik binatang himar tadi yang kita sebut keldai. Dia nak setiap langkahnya seperti mana dalam hadis tadi akan diangkat darjatnya, akan diampunkan dosanya. Maka apa kata Nabi SAW? Kata baginda Rasulullah, semoga Allah memberikan kepada kamu kesemua perkara yang kamu ingini. Hadis itu dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Sebab itu orang yang duduk jauh dekat masjid, jauh daripada masjid, jangan kecewa. Sebab setiap langkah yang kita nak menuju ke masjid, kita akan diampunkan setiap dosa kita dan diangkat darjat kita.
Dan yang ketiga disebutkan oleh dalam hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, orang yang sentiasa datang ke masjid DJYT sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mereka akan jauh daripada disentuh api neraka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fasamassuhun nar. Kata baginda Rasulullah, tidak akan disentuh oleh api neraka kedua kaki hamba yang berdebu menuju ke jalan Allah. Antara jalan Allah adalah, kata ulama, adalah masjid ataupun surau. Sebab tu kita hari ni jangan bagi alasan kita kata COVID. Ya betul, kita jaga SOP. Kalau kita supermarket boleh kita pergi, betul tak? Taman-taman boleh panjat, hiking. Contoh kan, dia boleh panjat. Ramai hari ni yang boleh angkat ni besi ni 40 kg dia boleh angkat, tapi nak angkat kelopak mata untuk pergi ke surau masjid tak mampu dia. Kadang-kadang ada orang yang boleh berlari 5 km, 10 km non-stop tanpa berhenti, tapi nak pergi masjid yang dekat dengan taman, dekat dengan surau dia pun dia tak mampu. Ada orang yang boleh, gunung mana yang dia tak daki? Gunung Everest ke, Gunung Kinabalu ke, tangga masjid 3-4 tangga tak mampu. Sebab tu kebesaran masjid ini sangat besar, kerana masjid merupakan syiar Islam yang mana di sanalah dilaungkan azan. Dan bukan sahaja masjid ini tempat untuk kita ibadat, tapi kalau kita tengok zaman baginda Nabi SAW di JYT dan sidang pendengar, masjid adalah tempat umat Islam berkumpul untuk bertukar-tukar pandangan, untuk meningkatkan ekonomi umat Islam, untuk memberikan input-input yang terbaik untuk menjadikan umat Islam umat yang terbaik. Maka di sanalah kita bermesra, berkenalan, mengetahui hal ehwal jiran, tetangga. Mungkin kita berjiran kita tak sempat tegur, tetapi di masjid kita nampak, kita tengok. Sebab itu jadikan masjid sebagai tempat untuk kesatuan umat Islam, bukan perpecahan umat Islam tetapi kesatuan. Sebab tu bila Kelvin bertanya relevan ke kita pergi ke masjid, apa beza masjid dan surau? Sebenarnya masjid merupakan tempat yang menyebabkan umat Islam bersatu. Sebab tu umat Islam sentiasa cari masjid, cari surau, kerana di sana bukan saja boleh mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mendekatkan hubungan sesama manusia. Kami datang ke masjid bukan seminggu sekali, tetapi kami datang 5 kali sehari, dan pada hari Jumaat kami berkumpul beramai-ramai untuk mendengar tazkirah khutbah Jumaat. Dan di sanalah nampaknya kesatuan umat Islam yang